Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung belajar tajuk Kekasihku Rasulullah. Okey, sama-sama tengok video Omah Hana ni untuk kita tahu lebih lanjut tentang apa kita nak belajar. Jom. Ada macam-macam. Kita boleh menyanyi, menonton dan belajar sama-sama. Kita boleh menyanyi, menonton. Mana Hana. Kenal Nabi. Kenal Nabi. Ini Oma. Oma anak Papa. Hana pula. Adik abang Oma. Atuk pula. Atuk Papa. Atuk pula. Bukanlah. Atuk tu. Ayah Papa. Ha? Oh. Yeay. Buat apa tu? Belajar ahli keluarga. Omah Hana kenal tak siapa ayah Nabi Muhammad? Tak. Hah? Hana tak tahu. Ayah Nabi. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuk Nabi Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi Abu Talib. Jom bersama Kenal keluarganya Nabi kita, kekasihnya yang besta. Jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah, utusan dari Allah. Muhammad, lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Ye, balik kampung. Tak sabarnya jumpa Atuk. Papa, ceritalah lagi. Umur Nabi 6, ibunya jaga. Umur Nabi 8. Datuknya jaga. Umur Nabi 11, ikut berniaga. Umur 25. Berkeluarga, jom bersama Kenal keluarganya Nabi kita, kekasihnya yang besta. Jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah, utusan dari Allah. Muhammad, lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Siapa tahu anak Nabi ada berapa? Oh, tahu. Raja anak Nabi, Qasim Zainab Ruqayyah, Mukarram Fatimah Abdullah dan Ibrahim. Wah, pandai anak-anak Mama. Dah masuk waktu ni. Jom solat. Umur 35, Letak Hajarul Aswad, umur 40, turunnya wahyu, umur 53, hijrah ke Madinah, umur 63, wafatnya Nabi. Jom bersama kenal keluarganya Nabi kita, kekasihnya yang besta. Jom bersama kenali Nabi kita, Rasulullah, utusan dari Allah. Muhammad, lahir di Mekah 12 Rabiul Awal, tahun gajah. La la la, la la la, la la la. Alhamdulillah, sampai pun. Omar, Hana.
Okey. Yeay! Atuk, Nenek! Nabi, jom kita tengok slide seterusnya. Okey, mula-mula kita nak tahu sebenarnya dalam tajuk ni kekasihku Rasulullah adalah tentang ni. Adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak ni satu ni? Adab mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nak belajar hari ini. Sebelum kita tengok pada huraian-huraian 1, 2, 3 ni, tengok dulu pada dalil ni yang warna hijau ni. Okey, ikut Ustazah sama-sama Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Okey, Ustazah bacakan maksudnya. Maksudnya, tidak beriman daripada kamu melainkan aku lebih dikasihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ni hadis Nabi ni. Nabi kata tak beriman seseorang daripada kamu tu melainkan aku lebih dikasihi melebihi daripada ayahnya, anaknya dan semua manusia. Maksudnya kita ni sebagai umat Nabi Muhammad kena mengasihi Rasulullah lebih dari segala-galanya. Macam mana cara nak mengasihi Rasulullah? Apa adabnya? Jom kita tengok. Ni ada 3 dekat sini yang kita nak belajar dalam buku teks ni. Okey, yang pertama, sama-sama tengok kat sini. Yang pertama, berusaha mengenali peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana nak mengenali? Lagu Omah Hana tadi pun dah bagi kita kenal dah Nabi. Lebih mudahnya kan. Budak-budak bolehlah tengok video lagu ni. Sikit-sikit dah belajar dah. Nama ayah Nabi Abdullah, nama ibu Nabi Aminah, nama datuknya tadi Abdul Muttalib, nama pakcik Nabi tadi Abu Talib. Pandai. Maksudnya dari lagu tadi pun dah boleh belajar. Lepas ni siapa nak tengok balik lagu tu pun boleh. Dia cerita lagi umur berapa Nabi keluar berniaga, umur 25 Nabi mula berkeluarga, umur 40 turunnya wahyu, umur 53 berhijrah ke Madinah. Apa lagi tadi? Dan sampailah dia cerita sampai umur 63 Nabi wafat. Sama lah dekat sini dia cerita cara kita nak kenal Nabi Muhammad ni, cara kita nak kenal peribadi Rasulullah Nabi kita dengan mempelajari latar belakang hidup Rasulullah semenjak kecil hingga wafat. Lagu Omah Hana tadi pun dah ajar kita dah dari Nabi kecil sampai Nabi wafat. Saya tersilap. Dekat situ pun bila kita kenal Nabi, kita tahu Nabi. Oh, Nabi waktu kecil ayah Nabi dah meninggal. Dalam kandungan lagi yang kita dah tahu. Oh, ibu Nabi pun meninggal. Pun kita dah tahu. Bila kita kenal macam kita lah, bila kita kenal kawan kita kan, kita lagi sayang kat kawan kita. Bila kita kenal mak ayah kita, kita sayang mak ayah kita. Macam itulah juga kita kena kenal Nabi untuk sayang Nabi. Okey, tengok nombor 2 pula. Nombor 2. Okey, berusaha mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa caranya? Yang ni, cara adab mengasihinya untuk poin yang kedua ni. Adalah dengan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam urusan kehidupan. Apa yang Nabi ajar? Apa yang Nabi ajar? Apa yang Nabi ajar?
Semua sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan tu kita kena ikutlah. Tak boleh ikut semua. Kalau yang syariat semua kena ikut. Apa yang Nabi ajar dalam syariat? Solat, puasa, semua tu kena buat. Sebab tu Ustazah selalu pesan, kena solat hari-hari. Al-Quran tu sendiri adalah mukjizat Nabi. Sebab tu kena mengaji hari-hari. Puasa di bulan Ramadan pun benda syariat yang Nabi bawa, Nabi ajar kat kita kena puasa di bulan Ramadan. Selain daripada benda syariat, sunnah yang Nabi bawa apa dia? Contohnya senyum. Jumpa orang senyum, jumpa orang bagi salam. Apa lagi? Yang sunnah yang senang-senang. Nampak sampah, kutip sampah, alihkan barang di tengah jalan. Tu semua sunnah Nabi yang baik untuk kita contohi. Bila kita buat syariat, ajaran yang Nabi buat, ajaran yang Nabi ajar, sunnah yang Nabi ajar ni, itu semua juga adalah tanda kita mengasihi Rasulullah. Siapa yang tak solat tu, dia sayang Nabi tak? Siapa yang tak ngaji tu, sayang Nabi tak? Kalau betul sayang Nabi, kalau betul kasih pada Nabi, ubah hari ni. Solat hari-hari 5 waktu sehari semalam. Pilihlah satu waktu, lepas tu mengaji sekejap. Boleh? Okey, Ustazah nak nanti waktu tasmik hari Jumaat ni nanti semua orang boleh tasmik baca dengan baik. Okey, tengok poin yang ketiga. Okey, Ustazah tunjuk ni nombor 3. Okey. Adab mengasihi Rasulullah yang ketiga ialah sentiasa mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa tanda kita sentiasa ingat Nabi? Okey, pertama, selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah selawat Nabi. Kita tengok kat internet pun banyak lagu selawat kan. Contoh, sallallahu ala Muhammad. Yang sedih lah tu, yang slow sikit. Kalau yang rancak sikit, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ada. Kalau tak nyanyi pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Janji berselawat. Itu tanda kita ingat Nabi. Sedikit yang kita selawat pada Nabi, akan ada syafaatnya untuk kita nanti. Okey, yang kedua dia kata kat sini, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Apa-apa yang kita buat dalam hidup kita, kita ingat macam mana agaknya Nabi buat. Okey, kalau orang contoh kawan kita ambil kita punya barang, okey, kita nak gaduh ke waktu tu? Kalau kita nak jadikan Nabi contoh, kita akan cakap dengan baik dengan kawan kita. Sebab Nabi tak ada nak bergaduh-bergaduh dengan orang. Kita cakap baik-baik dengan kawan kita. Boleh tak pulangkan barang saya? Contoh. Sebab Nabi Muhammad sentiasa berlaku baik sesama makhluk. Okey. Cukup sampai situ untuk bahagian ni. Okay, kita tengok slide seterusnya. Okey, yang seterusnya kita tengok kat sini sikit lagi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan saya. Ni dia nak bagi contoh macam mana cara anak-anak murid Ustazah semua dan Ustazah sendiri nak contohi Nabi dalam kehidupan kita. Okey, tengok di rumah. Tengok ni Ustazah tunjuk ni. Di rumah apa caranya? Dengan mentaati dan menolong ibu ayah. Sekarang ni semua orang kena duduk rumah, betul tak? Tak boleh keluar sebab kita semua tengah PKP. Banyak-banyaklah tolong mak ayah. Basuh pinggan, sapu rumah, basuh kereta. Semua tu dapat pahala. Dan ini semua tanda kita ikut Nabi Muhammad. Okay, yang kedua dia kata menjaga kebersihan diri, pakaian dan rumah. Jangan duduk rumah tu tak mandi, tak gosok gigi.
Sedangkan ajaran Nabi tu, Nabi Muhammad ni suka pada kebersihan. Seterusnya, menghormati saudara mara dan jiran. Jangan gaduh-gaduh macam Ustazah cakap tadilah. Kita ni semua, umat Islam ni semuanya bersaudara. Nabi Muhammad kata ukhuwah tu membawa ke syurga. Jadi kena jaga ukhuwah, jangan gaduh-gaduh. Okey, seterusnya di sekolah. Macam mana kita nak contohi cara Nabi dalam kehidupan kita di sekolah. Ni saya tunjuk ni di sekolah. Tapi sekarang boleh pergi sekolah tak? Tak boleh lagi. Tapi ni nanti pergi sekolah nanti kena buat macam ni. Apa caranya? Mentaati dan mengasihi guru-guru dan rakan-rakan. Kena kasihi guru dan rakan-rakan. Macam mana kasihi guru? Buat kerja sekolah cikgu bagi. Dengar cakap cikgu. Kalau dengan kawan-kawan, jangan gaduh-gaduh dengan kawan. Jangan ejek-ejek kawan. Jangan panggil kawan dengan panggilan yang tak baik. Semua tu jangan buat. Kalau betul, kasihi Nabi. Seterusnya, menjaga kebersihan kelas dan persekitaran sekolah. Sebab tu cikgu selalu masuk kelas, cikgu selalu suruh, kemas kelas awak, kutip sampah. Jangan bagi meja sengit-sengit. Semua tu kena jaga kebersihan. Okay, bukan kelas je tapi satu sekolah nampak sampah boleh tolong kutip. Okay, last sekali dekat sekolah ni dia tulis mematuhi peraturan sekolah. Kalau kat sekolah kena pakai baju sekolah. Jangan datang sekolah pakai baju PJ. Pakai baju PJ cuma pada hari ada PJ. Tu pun cara untuk patuhi peraturan sekolah. Bila patuh peraturan sekolah tu maksudnya kita ikutlah apa yang Nabi ajar kita. Ini cara untuk praktikkan apa yang Nabi ajar dalam kehidupan kalau di sekolah. Seterusnya di kantin. Ni tengok Ustazah bulat. Nampak gambar dia baca doa makan ni. Okey, dia kata mengamalkan adab-adab makan mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adab makan? Kita dah belajar kan adab makan. Mula-mula pergi basuh tangan. Lepas tu nak makan, baca doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Makan dengan tangan kanan. Makan jangan gelojoh. Itu semua sunnah Nabi. Dan yang kedua dia kata menjaga kebersihan kantin. Kalau dah makan ada jatuh-jatuh sikit nasi tu, kutip lah. Janganlah nak tunggu makcik kantin juga yang bersihkan. Kita sendiri boleh bersihkan. Okey, di padang. Seterusnya di padang. Okey, caranya apa? Menutup aurat ketika bersukan. Menutup aurat. Orang lelaki, aurat dia dekat mana? Pusat hingga lutut. Jadi kalau main dekat padang tu, tak payahlah pakai seluar pendek. Pakai seluar panjang pun boleh tak main bola? Boleh kan? Pakai seluar panjang. Itu pun cara kita ikut. Nabi ajar dah ni aurat kat sini. Kena ikut. Keluar main nanti kat rumah, kat depan rumah je, jangan jauh-jauh, PKP. Pun pakailah seluar panjang, tutup aurat. Yang perempuan pakai tudung, lengan panjang. Okey, lepas dia kata menjaga adab-adab ketika bersukan. Sama dengan ni tadi, adab bersukan ni janganlah gaduh waktu main, ikut peraturan, macam tu. Okey, last sekali dekat sini tulis di masjid. Apa cara kita nak praktikkan yang Nabi ajar ni dalam kehidupan kita bila di masjid? Menjaga adab-adab di masjid. Masuk masjid tu, kaki kanan, baca doa, duduk kat masjid, duduk diam-diam, jangan lari-lari. Sekarang PKP, kita nak pergi masjid pun tak boleh kan? Nanti bila dah boleh, amalkan adab-adab duduk kat masjid ni. Jangan bising-bising, jerit-jerit. Dulu Ustazah pergi tarawih, Ustazah nampak banyak anak murid SKPI main lari-lari. Tak nak dah macam tu lepas ni. Boleh? Bila datang masjid, duduk elok-elok, solat elok-elok, mengaji ataupun lagi baik berselawat. Okey, yang kedua, duduk dengan sopan dan tidak bising. Ustazah cakap dah tadi ni, membaca Al-Quran dan berselawat ke atas Nabi Muhammad. Kalau kat masjid tu, banyak-banyaklah kita selawat, banyak-banyaklah kita mengaji. Kat rumah, belum tentu lagi nak buat. Bila kat masjid ni, berganda-ganda lagi pahalanya. Okey, itu saja untuk pembelajaran hari ini.
Okey, itu saja untuk hari ni. Thank you. Dah habis. Lepas ni buat latihan yang Ustazah bagi. Duduk elok-elok kat rumah. Tu hashtag di rumah aja. Okey, jumpa hari Jumaat untuk tasmik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.